Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Den Sajak daripada channel YouTube Den Sajak Sentuhan Jiwa. Jadi sekarang kita berada dengan Puan Arbeah di Kampung Batu 2, Teluk Pulai, Sabak Benam, Selangor. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan penulis buku Wasiat untuk Anak Anda yang tulis oleh Puan Arbeah. Puan Arbeah ini pun adalah seorang ustazah ya. Mengajar di mana? Boleh ceritakan tak latar belakang Ustazah Arbeah hingga terjeburnya dalam bidang penulisan buku wasiat untuk anak anda? Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Den Sajak. Saya Siti Arbeah ataupun lebih dikenali dengan Ustazah Siti. Saya mula menceburkan diri dalam bidang penulisan ni sejak tingkatan 5. Apabila saya memenangi pertandingan menulis peringkat sekolah. Kemudian selepas SPM tu saya memenangi pertandingan menulis peringkat daerah. Saya johan kat sana. Kemudian saya masuk pertandingan di Waria Pop Group menulis novel remaja. Pun saya naik johan. Kemudian daripada situlah saya berkecimpung sehinggalah pada hari ini buku terbaru yang saya hasilkan ya, Wasiat untuk Anak Anda ni adalah lebih banyak pada pesanan pelajar-pelajar tahfiz. Saya mengajar di Mahad Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor, Kak Kitis di Jalan Sekendi sana. Boleh terangkan sedikit tak tentang sinopsis ataupun isi daripada wasiat untuk anak anda untuk tetapan pembaca? Okey, terima kasih Encik Den. Untuk pengetahuan semua, buku ni ramai ibu bapa yang berminat untuk memilikinya sebab dalam buku ni lebih kepada nasihat seorang guru kepada anaknya, seorang guru kepada pelajarnya, juga seorang guru kepada ahli keluarganya. Dalam buku ni juga ada 40 penulis yang meninggalkan wasiat. Wasiat ataupun lebih nasihat kepada pelajar, kepada guru, kepada rakan. Maknanya boleh dimiliki untuk semua peringkat umur. Banyak manfaat yang kita boleh milikilah. Tapi untuk saya di sini, saya gunakan wasiat untuk anak anda ni terhadap pelajar-pelajar tahfiz saya ataupun pelajar-pelajar di mana saya pernah mengajar mereka. Berapa lamakah tempoh untuk menyiapkan sebuah buku? Maksudnya untuk penulisan ni semua penulis ataupun Ustazah Arbeah seorang dan melalui pengalaman guru-guru yang tersebut. Bagaimana itu? Dalam buku ni dia campur dengan pengkarya lain. Ada doktor, ada profesor, ada guru, ada pelajar. Kalau untuk saya sendiri biasanya ambil masa kalau cerpen ni dalam 10 muka surat tu saya biasa mengambil masa dalam seminggu ataupun paling cepat pun 6 atau 7 hari lah. Berbeza dengan penulisan novel biasa. Novel biasanya saya ambil masa dalam masa 3 bulan. Maksudnya penulis ni adalah daripada latar belakang yang berbeza ya, Ustazah? Ya, daripada latar belakang yang berbeza. Melalui pengalaman mereka. Pengalaman yang terdapat dalam kehidupan mereka. Ya, betul. Jadikan sebuah buku untuk wasiat untuk anak-anak, maksudnya untuk para pembaca, terutama sekali remaja lah. Ya, betul, para remaja yang meningkat dewasa yang memerlukan bimbingan ya, daripada mereka-mereka yang berpengalaman. Ya, sungguh. Semoga usaha ini terus berterusan lah. Kerana penulis ni umpama pejangga jugalah menyuntik jiwa anak bangsa. Dia membimbing, memberikan sentuhan jiwa, belai. Kerana kasih sayang tu perlu dititik beratkan lah supaya remaja tu perkembangan mindanya terus segar. Kerana dengan kasih sayang berikan semangat kita untuk terus menjadi insan yang lebih mulia daripada didikan kita. Terutama sekali Ustazah dan juga para penulis tadi lah yang daripada pengkarya, daripada guru, daripada profesor, ada latar belakang yang berbeza. Tetapi menjadikan sebuah buku ni mulai pengalaman yang berbeza-beza dan kehidupan yang berbeza-beza. Jadi nasihat kepada para penulis yang ingin berkecimpung, terutama sekali penulis muda ataupun sesiapa yang berminat lah untuk terlibat dalam bidang penulisan ni. Apakah nasihat yang perlu diberikan, terutama bagi saya lah yang berminat juga untuk menulis tetapi masih memerlukan bimbingan lah, terutama sekali daripada pengalaman daripada Ustazah. Pertama kali bila saya dijemput untuk memberi ceramah penulis muda, Persatuan Muda Selangor apa semua, perkara pertama yang saya titik beratkan ialah kita jangan cepat mengalah ataupun kita jangan cepat putus asa. So gagal sekali tu bukan berarti kita akan gagal selamanya. Daripada sini kita belajar memperelokkan balik ataupun menambahkan ilmu dalam diri kita sebenarnya. Sebab penulisan ni bukan sekadar pengalaman tetapi kadang-kadang imajinasi penulis tu. Jadi dekat sini saya mengharapkan penulis-penulis muda jangan patah semangat, jangan patah hati. Apa jua di persekitaran kita ni adalah
modul ataupun tema untuk kita buat penulisan Ya, kita. ya. Macam tu. Yang boleh kita kongsilah, kita boleh baca bersama-sama dengan orang lain. Ya, begitulah dalam dunia ni, reality penting dalam penulisan, bukan imajinasi. Kerana dengan reality ni, dengan kenyataan-kenyataannya, maka membuka tabir kehidupan yang baru, membuka tabir kenyataan dengan kehidupan kita yang baru, dengan minda yang baru, yang segar, yang memberikan sentuhan pada akal dan minda kita untuk menjadi insan yang berjaya. Sebab kata orang guru itu umpama pejangga menyuntik jiwa anak bangsa. Hidup kita mestilah berjiwa besar. Berjiwa besar ni penting kan, guru, kerana kalau ada ustazah kan. Sebab dengan berjiwa besar, kita merupakan seorang insan yang pemaaf, penyayang, tidak menyimpan perasaan bangga diri, merendah diri, kerana kita adalah insan biasa ya. Begitulah kehidupan kita. Sebab kata orang lah pada diri saya sendiri, walaupun saya orang kurang upaya, saya pun perlu berusaha. Walaupun kita kurang upaya, kita kutip air mata tu, jatuh tu, umpama permata. Permata tu yang sentiasa menyinari insan lain. Cahayanya tetap menyinari alam. Begitu dengan ustazah dan penulis-penulis muda kita, supaya penulis-penulis ini terus segar dan terus berani untuk menengahkan idea-idea yang baru, yang memberikan suntikan minda kepada anak bangsanya. Seperti yang terdapat sini ya, boleh saya tengok tajuk-tajuk pun cantik, yang begitu baik untuk diketengahkan. Maksudnya dalam setiap halayan ni penulis-penulis yang berbeza Ya. Seperti Dr. Azizul Osman, Sayang Tanpa Syarat. Saya berada di 132. 132 ni. Pesanan buat pelajarku, Siti Arbaya binti Bakin ataupun Haji Sidik. Maksudnya banyak menyimpan pengalaman, kenangan yang terus diabadikan dalam bidang penulisan ni. Betul. Ya, betul-betul. Saya sebagai insan biasa ni mengharapkan beliau terus menulis, terus memberikan karya-karya yang segar. Akhir kata, sebuah sajak dari saya, buku dan kenangan. Kehidupan insan perlu ada sebuah buku, perlu ada sebuah ilmu. Kerana pendidikan daripada seorang guru menyentuh minda anak bangsa. Jadilah anak bangsa yang berjiwa besar, berani cekal dan terus menempuh alam kehidupan. Kerana tanpa guru, siapalah kita? Terima kasih Ustazah agar terus berkarya. Sebelum saya mengakhiri majlis kita, jadi saya mewakili Sukarelawan Yadim Sabak Bernam di bawah pengurusinya Puan Hasnah Johari, ada memberi pesanan untuk saya yang di luar sana yang ingin menyumbang kepada operasi mangsa banjir, bolehlah menyumbangnya dalam pasukan Sukarelawan Yadim Sabak Bernam. Nombor akaunnya 200 5571 0001 00546 ya. Rujukannya operasi banjir ya. Sumbangan berbentuk bahagian kering, barangan kering, ringgit Malaysia diperlukan untuk mangsa banjir. Untuk akaun Agrobank, pasukan Sukarelawan Yadim Sabak Bernam ya, nama akaun tadi. Bolehlah kita membantu mereka yang memerlukan, memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan tersebut dengan sumbangan bentuk beras, susu, sardin, rempah ratus dan barang-barangan yang diperlukanlah untuk mereka-mereka ini. Dan sila WhatsApp lah untuk rekod sumbangan ya. Atau sebarang pertanyaan ini untuk rekod ya, bolehlah telefon di talian 019 263 2664 atau 019 335 4882. Begitulah saja. Demikian daripada saya dan saja Sentuhan Jiwa. Jumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.